Perlukan apa? Siapa tadi? Cikgu Fauzia? Cikgu Fauzia ada bersama saya? Ada Abang Mat. Sudah ada email e-didik untuk admin? Guna email saya boleh kan? Email saya tu cikgu pakai email apa? Email e-didik. Atas nama sendiri kan? Atas nama sendiri. Kita nak buat sistem ni untuk sekolah. Jadi seeloknya kita guna email yang atas nama sekolah lah. Oh, kalau macam tu belum ada lah. Okey, kalau belum ada saya buatkan. Tidak ada masalah. Sekejap saja. Okey. Itu apa bunyi? Anak ke cucu? Anak. Bagi gula batu dia pergi main-main jauh-jauh sikit. Okey, saya buatkan cikgu punya untuk sekolah. Sebab kita nak buat sistem ni untuk sekolah, bukan untuk diri sendiri ya. Jadi kita buat terus pada sekolah punya. SK apa? Setia Budi. Budi? Setia Budi. Oh. Dekat jauh ni? Rapat semua. Okey, rapat-rapat. Okey. Kuala Lumpur dia punya kod ya? Sekolah swasta kan? Betul. BDAG. BDAG. AA. Ayam gombak. Bola. Kod sekolah. Ya, kod sekolah. BDAG 002. Betul kan? Betul, Sekolah swasta 002. Abang Mat. Sekolah swasta. Sekolah swasta. Saya ingat wilayah. Kalau KL dia mesti WEA ke macam tu. Ni sekolah hebat ni. BDAG ya? Betul. Oh, pelik juga. Anda UIA kan, cikgu? Ahmad, nama sekolah tu SR. SR Setia Budi. Okey. Kalau anda UIA kan? Ya betul, anda UIA. Oh. Boy. Tahu pula dia. Kalau lepas, 2 tahun lepas buat kat mana? Combo? Budak-budak? Dekat PWTC. Untunglah. Sekolah tu kalau dia buat combo budak-budak seronok tau. Macam-macam. Ya betul. SR Setia Budi. Sekolah besar kan Lepas ni? tak buat kan? Lepas buat tak? Tahun lepas buat kat sekolah je. Buat kat sekolah je. 2 tahun lepas. Mana dekat mana? Tak lepas. Persembahan. Tak ingat. Tak ingat dah. Apa cikgu tadi? Lupa dah saya. Betul tak? Kod sekolah. Betul. BDAG ya? HIPLOQUETI. Susah pula. HIPLOQUETI. Kalau betul dah. Ini bagi yang pertama kali buka email e-didik, dia akan beginilah rupa dia. Okey, link data. Yes, I am. Okey, kan logo tak ada lagi. Kita cuba cari logo, cikgu harap ada dekat internet ni. SR Setia Budi. Ni kah? Ya betul. Wah, tapi mantap. Itu Ya. SR Setia Budi. Okey, kita masukkan cikgu punya logo dulu. Saya tak banyak cakap, saya tunjuk, yang lain tengok. Kalau ada nak tanya, tanya je. Sebab ini lebih pada demo. Demo. Jadi tengok apa yang berlaku. Langkah yang pertama,
Langkah pertama dah, tak tahu langkah keberapa dah ni. Kita setting sikit dekat Google Drive. Terus pergi kepada Google Drive. Okey, ini masih kosong lagi, belum pernah digunakan, jadi dia tak ada apa-apa. Okey, kita pergi dekat menu setting ini. Bagi yang dah buat pun, dah guna pun boleh setting tu, tidak ada masalah. Okey. Pergi dekat setting, klik dekat situ, convert upload, tik, dan bawah ni untick. Lepas tu done. Okey, lepas tu done. So langkah yang pertama kita buat folder induk dulu. Kita terus kepada ERPS. Mudah ini. Tak payah buat yang ehem, equiri, ecoco dulu. Okey, yang tu boleh buat kemudian. Okey. Terus kepada ERPS. Sekarang ni kita nak buat borang hantar dan semak. Borang hantar dan semak. Okey, sementara itu saya tunjukkan sepintas lalu dulu kepada peserta-peserta yang baru. Tadi rasanya tak nak tunjuk, sekarang rasanya kena tunjuk jugalah. Saya punya nota sikit lah. Tapi tak laju lah. Oh, bukan sini. Email lain. Email sini. Jadi tugas kita pada petang ini adalah berfokus kepada tugas admin. Tugas admin, okey, ada di sini tugas admin. Okey, tugas admin yang pertama perlu ada storage e-didik untuk admin. Perlu ada storage e-didik untuk admin dan juga guru-guru. Admin kegunaannya untuk set up semua sekali itu, sistem itu bagi kegunaan sekolah. Menggunakan kod sekolah. Bukan guna email guru. Kalau email guru, guru tu pindah dengan data-data sekolah sekali dia buat pindah. Sebab itu, benda ini kena set up dalam email sekolah. Cikgu-cikgu hanya pengguna saja. Walaupun cikgu yang buat. Okey. Kemudian yang kedua, perlu sediakan nama guru, IC guru dan email guru. Okey. Nama, IC dan email. Kalau nak guna semua email e-didik, sangat digalakkan. Kita dah sediakan tapak Excel, boleh buat permohonan dan diluluskan dalam masa kurang 1 hari lah. Okay. Kemudian set up kerangka folder induk. Jadi sekarang ni kita pergi ke langkah yang ketiga ni. Kita nak buat kerangka, kita nak buat folder. Kemudian lepas ini kita akan set up borang hantar dan borang semak. Lepas tu kita nak buat hyperlink, borang hantar dan semak. Lepas tu kita nak send kepada guru, nak send kepada pentadbir. Lepas tu kita nak set up folder guru. Lepas tu kita nak hyperlink folder guru. Lepas tu kita nak sharing kepada semua guru dan juga pentadbir. Lepas tu kita buat taklimat kepada guru-guru di sekolah kita, cara pakai, cara guna, cara semak dan cara urus secara sistematik. Termasuklah beberapa nota-nota kecil yang ada di bawah. Okey, jadi hari ini kita cuba untuk siapkan setakat mana yang kita sempat sehingga jam 4:30. Kita masih ada lebih kurang dalam 1 jam lagi. Okey. Ini nota. Nota ni boleh ambil ya. Saya tak jual pun. Boleh ambil. Ambil ya. Okey, kita terus berbalik kepada kita punya Google Drive yang sekolah punya ni. Okey, ini sekolah punya. Okey, logo pun dah masuk dah menggunakan Google Workspace edidik.edu.my. So sekolah swasta memang dia tidak ada email MOE. Betul cikgu? Betul. Dia hanya ada email biasa ataupun mungkin sekolah cikgu ada domain sendiri ke tak ada? Ada. Ada domain sendiri. Kalau ada domain sendiri boleh guna domain sendiri juga. Tidak ada masalah. Alright. Langkah yang seterusnya kita akan set up borang. Kita akan set up. Apa dia? Skrin hilang? Skrin hilang. Siapa kacau? Cikgu Syukri. Bukan saya. Okey, boleh balik? Sudah ada skrin belum? Okey. Okey, kita nak set up borang hantar dan semak. Jadi kita pergi balik kepada grup ERPS ini. Grup ERPS ini. Dekat sini ada 2 template ataupun ada 2 bahan yang penting.
Yang pertama, borang hantar dan semak kumpulan B, dan yang kedua, borang hantar dan semak kumpulan A. Tahun 2021 lah yang latest. Yang kita dah setting, cikgu hanya ambil, edit sikit-sikit dan terus pakai sahaja. Jadi sekolah cikgu di mana? Kumpulan B kan? Okey, kumpulan B ya. Okey, kumpulan B. Klik dekat situ, select situ dan copy link. Then pergi ke cikgu punya Google Drive ni. Ni cikgu punya Google Drive ni. Pergi kepada new tab. New tab tanda tambah dekat atas tu. Kemudian dalam URL yang atas tu, bukan yang bawah ni, yang atas tu, type dekat situ gg.gg/salin cepat. Okay, untuk sekolah cikgu saya dah buat, cikgu tak payah buat lagi lah. Kecuali cikgu nak buat semula pun boleh, tidak ada masalah. Okay. Kemudian lah, kadang-kadang dia keluar begini. Saya buat tutorial 4 malam dah, dia tak pernah keluar begini. Tapi hari ini dia keluar begini. Kenapa dia keluar begini? Sebab saya buka terlalu banyak email kat bawah ni. 1 email, 2 email, 3 email. Bila kita buka lebih daripada 1, dia akan menimbulkan konflik. Dia tak tahu kita nak copy ke mana. Bila dia keluar begini, cikgu just klik review saja. Tidak ada masalah. Klik review, lepas tu select kita nak copy ke email mana. Kita nak copy ke email Setiabudi ni. Klik je kat situ, lepas tu dia keluar begini, tekan allow. Kemudian dia terus keluar paparan yang sepatutnya lah, copy folder punya template ni. Then kita paste link yang kita dah copy daripada grup ERPS tadi. Paste kat situ. Keluar tajuknya mesti betul dan sama. Hantar dan semak kumpulan B. Bila betul, tekan next. Kemudian next. Kemudian root of my drive. Next. Kemudian copy folder. Okey, tekan copy folder. Tunggu sekejap. Dia pusing-pusing. Kemudian tekan copy lock. Copy lock. Then tunggu sekejap sehingga dia working dan menjadi complete ataupun siap lah. Ini pun tak lama, sekejap saja. Kalau dia sampai 2-3 jam itu maksudnya komputer cikgu ada masalah ataupun internet tak payah bil ataupun dah terlebih kuota dah. Okey, siap, complete. Bila siap complete, pangkah dan dia akan ada pada cikgu punya paparan dalam Google Drive. Klik sini supaya dia nampak cantik sikit. Cikgu Fauziah ada bersama saya kah? Ada? Ada. Okey, bila dia jadi begini, maksudnya kita sudah copy daripada grup ERPS tadi. Kita copy guna kaedah gg.gg salin cepat. Kita bukannya download. Kita tidak download. Kita guna kaedah salin secara alamaya. Apabila dah buat begini, dia ada satu folder dan dia ada satu file di luar. Yang ERPS ni yang kita dah buat tadi. ERPS ni kita dah buat tadi. Tapi tak ada apa-apa lagi lah. Masih kosong lagi. Kita baru bina. So sekarang kita akan mula memproses 2 borang yang kita akan guna, iaitu borang hantar dan borang semak ni. Jadi apa yang kita buat yang pertama, kita rename yang ni dulu. Rename ERPS SK Setiabudi. Okay. Kemudian yang ni kita rename dia juga. Hantar dan semak 2021 SK Setiabudi. Okay. Dan langkah yang kedua kita buka ni. Kita klik ni. Dalam folder ni dia ada file. Dalam folder ni dia ada file. Jadi dalam file ni dia ada 3. Dalam folder ni dia ada 3 file. Jadi antara 3 ini kita kena buang 2, kita hanya nak ambil satu saja yang kita akan guna, iaitu copy folder ni kita remove dia. Remove. Dan hantar ini pun kita remove. Right click, remove.
move. Tinggal satu saja. Okey, biar tinggal satu sahaja di dalam itu. Kemudian kita pergi balik kepada My Drive ni. Dekat sini ada hantar kan. Ini Google Form hantar ni. Kita nak move to folder ni. Move to dalam sini. Okey, kita pindahkan dia kat situ. Okey. Dan yang ni pun kita nak pindahkan juga di dalam RPS, ERPS. Pindah guna kaedah move to. Kalau tak nak move to, klik lepas tu drag masuk. Pun boleh juga, sama aja. Okey. Jadi di dalam ini sekarang sudah ada dua file. Okey, kalau nak bagi nama sama kat bawah ni pun rename lah. ERPS kita tak rename lagi. SK Setia Budi. Dekat cikgu guru-guru berapa orang sekolah cikgu? 70. Okey, 70 . So sekarang sebelum kita teruskan proses editing antara dua borang ini untuk pastikan borang ini dah kahwin ke belum? Dah kahwin ke belum borang ini? Kita testing dulu. Cara nak testing, kita buka dulu pada borang semak ini yang warna apa ni? Warna hijau kah? Okey, yang warna hijau ni. Okey, jangan edit apa-apa dulu, kita nak testing je dulu. Okey, kita nak testing. Cara nak testing, pergi kepada ruangan nama guru ni. Ruangan nama guru ni. Buanglah mana-mana guru, kita buang Encik Ben lah. Kita buang Encik Ben dan kita type nama kita sendiri. Okey, bagi nama cikgu. Dengan saya. Fauzia. Binti. Mat Nur. Binti. MD NOR. Sorry lah cikgu, saya dah tua-tua ni pendengaran kurang sikit. Okey, IC 7809 18 78 apa 78? Ini sama macam saya ni. 09 Oh, muda setahun. Sebulan. Saya 18 18 juga. 18 04 Oh, nasib baik 04. Kalau 03 kahwin kita nanti. 045078. 04 ni negeri mana ni? Melaka. Oh, orang Melaka. Ini IC saya. 780818. Cikgu punya 780918. Tengah tu je beza. Ada jodoh kita ni. Dapat VPN. Okey. Apa jawatan cikgu? Ketua Jabatan Peperiksaan Dalaman. Tu dia, dahsyat ketua jabatan. Okey, kita letak ketua jabatan lah. Okey, jadi yang ini cikgu punya. Dengan IC cikgu dengan nama cikgu dekat sini. Sekarang bila kita dah letak situ, dekat sini dia tak ada tanda apa-apa lah. Masih pangkah-pangkah semua. Okey, kita nak test borang kita ini dah kahwin ke belum. Okey, sekarang kita pergi kepada borang hantar ni. Borang hantar. Google Form ni. Klik je kat situ. Okey, ini dalam bentuk edit. Ini dalam bentuk edit. Bila kita nak submit, kita pergi kepada preview. Okey, pergi kepada preview. Atas ni maklumat-maklumat biasa saja. Kita akan masukkan nombor IC cikgu. Berapa nombor IC cikgu? Ulang balik, saya pun tak ingat. 7809 18 04 5078. Banyak 8 juga ni. Okey. Kemudian katakan kita nak hantar minggu yang ketiga. Okey. Kita nak hantar minggu yang ketiga, kita just select saja minggu yang ketiga, lepas tu kita submit. Kita submit. Okey. Apabila kita dah submit, kita nak tengok dekat borang semak ini, adakah borang itu berjaya. Okey, sekarang cikgu tengok nama cikgu ni, nombor 4 ni, IC cikgu, nama cikgu, minggu yang ketiga. Tengok minggu yang ketiga ni, borang ini dah berjaya. Cikgu dah hantar pada 8 hari bulan. Ini saja cara kita nak test proses kita copy tadi berjaya ke tak berjaya. Kalau berjaya, maksudnya borang ini dah kahwin, dah sah. Okey. Apa yang bunyi-bunyi tu? Cikgu Hong. Hormat cikgu. Okey, sekarang kita nak edit borang ni. Kita nak edit borang ni. 这对登记新会员啦，还是新会员没？这个这样不是新会员的， Cikgu Hong. Hormat 毕业了还 cikgu. 新会员了。
AGM 过了那时候，为什么perjumpaan我为什么讲这个呢？但是其实 Padan muka dia. Oh, ramai lagi nak join lah. Memang keluar masuk gini je. Okey. Sekarang kita nak edit borang ni. Jadi cara pertama yang kita nak edit, kita just buang je IC orang yang kita tak pakai ni. Okey, kita buang dulu. Okey. Yang tu saja kita tinggal. Itu memang betul. Okey, kita buang je dulu. Buang tu hati-hati. Jangan sampai mengganggu mula, buang je dulu. Okey, bila dah buang tu, kita sort sikit borang ni supaya dia tak banyak. Berapa bilangan cikgu tadi? Ada 70 kan? 70. Okey. Ada tak cikgu sekarang senarai nama guru? Tak ada. Dengan cikgu tak ada? Mm-mm. Okey, tak ada, tak apa. Okey, kita bagi lebih sikit lah. Nanti cikgu boleh sambung buat kemudian. Okey. Just masukkan senarai nama guru saja dalam ni. Okey, dah lebih lah. Kita ambil 75 lah. Okey. So, yang lebih bawah ni kita hidekan dia supaya dia tak mengganggu. Kalau ada cikgu yang datang lagi, boleh tambah lagi. Okey, kita hide dia. Okey. Sampai situ saja. Okey. Maksudnya nanti cikgu akan paste nama-nama guru dekat sini dan nombor kad pengenalan guru kat sini. Saya letak satulah yang cikgu punya tadi sebagai contoh. Fauzia. Okay, cikgu punya IC 78 09 18 18 04 5078. 78. Okey. Ini dekat sini. Yang ini tak ada apa-apa. Okey. Yang ini tak ada apa-apa lagi. Kita tak pakai lagi. Yang ada nama cikgu je. Okey. Kemudian dekat sini kita kena padamkan data-data yang sudah ada dalam tu lah. Ini yang testing-testing sebelum ini saja. Delete saja. Delete ataupun delete row pun boleh. Okey. Dia akan hilanglah maklumat-maklumat yang lain. Yang ni kita bagi clear dulu. Kita bagi clear dulu. Okey. Supaya dia nampak cantik, tak kacau. Okey, kemudian logo jata ni kita boleh pakai. Yang ni kita letaklah nama sekolah cikgu dekat sini. Okey. SR Sri Budi. Setia Budi. Dah tukar, bukan Sri lagi. Setia. Oh, memang setia. Okey, ada alamat ke? Bagi alamat yang pendek-pendek je dah. Batu Lapan, Jalan Sungai Pusu. Jalan Sungai Pusu. 5300 Kuala Lumpur. Oh, 5300 Kuala Lumpur. Ini letak kat bawah lah. 5300 Kuala Lumpur. Ni mana? Gombak ke? Gombak. Okey. Logo ni kita buang. Sekolah cikgu biasalah tak ada TS25 kan. Sekolah swasta ni. Okey, kita buang saja. Kat sekolah cikgu semak ERPS ni macam mana? Dia bagi ikut grup ke apa? Pengetua sahaja semak. Okey, kalau pengetua saja, yang lain tak payah. Buang ni. Abang Mat. Cikgu Hong lagi lah. Dia gaduh dengan anak dia tu. Itulah Cikgu Hong ni. Tolong off mic Cikgu Hong ni. Okey, itu saja. Yang lain tak payah edit. Minggu-minggu ni sudah kita setkan. Sekolah cikgu hantar RPS hari apa? Hari Isnin. Kalau Isnin tulis je sini Isnin. Kat situ boleh edit kan nanti? Boleh. Okey. Dekat sini kita set kalau sekolah kerajaan dia biasa hantar hari Jumaat. Jadi dekat sini kalau cikgu Isnin maksudnya cikgu just klik je situ ambil hari Isnin. Tukar tarikh. Okey. Okey, yang ni dia ikutlah. Kalau mana yang tak ikut tu cikgu edit biasa aja. Okey. Tak ada masalah.
Maksudnya setiap hari Isnin lah. Okey. Saya So- saya boleh edit sendiri kan tarik yang atas tu. Boleh. Okey. So, dah selesai ni. Selesai ni. Okey, yang ni biasanya letak guru je lah. Kalau di AB ni Okey. sekolah kerajaan ni. Sekolah Okey. swasta letak guru je lah. Garu pula dah. Guru. Kalau nak tulis jawatan pun boleh juga. Tapi yang pendek-pendek je lah. Kalau nak panjang, kena tarik ni. Tapi tak cantik lah pula jadi. Boleh juga. Tak ada Okey. masalah. So, selesai sini. Kita pangkah dulu. Oh, logo belum masuk Kita masuk logo sekejap. Okey. Logo belum masuk tadi. Logo sekolah cikgu. Jadi, cara nak masuk logo. Insert. Image. Save dulu dekat desktop. Tadi kita dah save tadi dekat desktop. Setiabudi. Kemudian kita letakkan sana. Ada logo sekolah ni. Dia nampak official sikit lah. Okey. Letaklah mana-mana. Pandai-pandai cikgu lah ijaz tu. Okey, siap. So kita pangkah dulu. Sekarang kita nak edit Google Form ni pula. Okey. Cikgu pandai buat ni header dia? Boleh? Boleh buat Boleh. Jadi boleh buat. Saya tukar kepada yang biasa, nanti cikgu tukar sendiri. Okey. Yang ni sekolah saya punya ni. Okey, saya letak yang sudah ready made lah. Nanti cikgu tukar je. Kalau nak buat ni dia lambat. Lambat nak design. Kemudian borang hantar ERPS 2021. Kod sekolah ni bagilah kod yang cikgu bagi tadi. Apa tadi BDAG 002. BDAG. Ya, 002. Apa BDAG tu? Apa singkatan dia untuk apa tu? Tak tahu. Nama sekolah Sri Budi. Tapi BDAG jauh lah melencong. Kod sekolah swasta. Yalah, apa B tu apa, D tu apa, A tu apa, G tu apa? Tak tahu, Muhammad. Kena kaji tu. Sejarah sekolah. Berapa? 00? 002. 02. Cikgu Ben boleh tikam ni. Jadi hantar ERPS pada setiap hari Isnin. Dekat Google Form nanti pun saya boleh edit kan? Ni lah Google Formnya pun boleh. Okey. Okey, ni boleh edit Okey. Ini buang. Masukkan cikgu punya logo sendiri lah. Budi. Kalau nak letak logo lah, tak nak letak pun tak apa, tak wajib je. Nampaklah smart sikit ada logo. Logo pun lawa tu. Sekolah agama ke ni? Sekolah agama ke? Ramai cikgu 70 orang. Biasa sekolah agama kecil-kecil je. Okey, siap. Itu saja. Siap pada bahagian depan. Sekarang ini kita nak buat shorten link. Bila cikgu nak hantar, kita nak bagi link. Jadi link mana yang kita nak ambil tu, kita buat shorten link. Jadi cara dia pergi dekat preview ni. Okey, pergi dekat preview ni, kita nak ambil link dia ni. Copy ni dan pergi kepada gg.gg shorten link. Okey. Hantar RPS SK Sri Budi. Sri Budi ke apa? Setiabudi. SR lah. SR Setiabudi. Okey. Ambil ni. Ambil gg.gg je. Cuba cikgu Telegram saya. Dapat saya hantar terus dengan cikgu? Alamak. Kalau saya letak dalam grup ni kan orang kacau pula. Boleh cari Telegram saya? Boleh kejap. Kejap Ahmad.
Jadi kita buat shorten link untuk hantar, dan link ini kita akan bagi kepada cikgu-cikgu. Kita bagi dalam grup sekolah ya. Dalam grup WhatsApp ke grup Telegram untuk cikgu hantar pada setiap hari Isnin. Pada setiap hari Isnin, cikgu-cikgu buka ni dan hantar. Okey. Cikgu dah PM belum? Belum ada nampak masuk ke? Okey. Okey, yang ni Cikgu Fauziah. Oh, rupanya pernah mesej saya sebelum ni. Okey, jadi saya simpan kat sini. Jadi link ini cikgu akan gunakan link ini untuk beri kepada guru-guru lain, hantar IAPS pada setiap hari Isnin. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita nak buat shorten link borang semak pula. Tadi borang hantar. Ini borang semak. Okey, borang semak ini kita nak bagi cikgu-cikgu semak dia dah hantar ke belum? Tetapi bukan dalam bentuk edit. Dan tak wajib pun bagi borang semak ni, cikgu-cikgu. Tak bagi pun tak apa, tapi kalau nak bagi boleh. Ini cara dia. Okey, right click dekat situ. Get link. Get link. Klik dekat situ, ambil anyone with the link. Dalam bentuk viewer, then copy link. Done. Lepas tu pergi pada gg.gg. Kita nak buat shorten. Paste. Semak. Apa yang saya buat tadi kita ambil biar samalah. Semak ERPS underscore SR Setiabudi. Semak ERPS underscore SR Setiabudi. Okey. So ini adalah borang semak dia. Dalam bentuk view. Borang semak dia dalam bentuk view. Jadi copy ni simpan dulu, buat koleksi banyak-banyak. Okey. Itu adalah borang semak dalam bentuk view only. Dalam bentuk view only ni, view only. Cikgu boleh buka tapi dia tak boleh klik mana-mana. Boleh klik tapi tak gerak dia lock. View only view only. Maksudnya cikgu yang hantar RPH tu dia boleh tengok sama ada dia dah hantar atau belum? Boleh. Okey. Tapi dia tak boleh kacau lah. Dia tak boleh edit. Dia hanya view saja sebab kita dah lock. Kita dah lock. Okey. Dan kita juga akan paste yang ni, rekod ini pada borang submit. Maksudnya lepas dia submit, dia boleh terus semak lah. Okey. Pergi dekat setting. Pastikan ini bukan restrict. Pergi dekat presentation. Terima kasih, rekod anda telah disimpan. Sila hubungi admin untuk sebarang pertanyaan. Ini ayat ni boleh ubah, tak ada masalah. Untuk semakan, sila klik tu save. Okey. So katakan kita nak hantar. Okey. Bagi balik IC cikgu. 7809 1804 5078. Okey. Betul, dekat tapak tadi kita dah masuk IC ke belum? Dah kan? Sila pilih minggu penghantaran. Okey, katakan minggu yang ke-6. Lepas tu submit. Okey, bila submit dia keluar satu memo kat belakang ni. Terima kasih, rekod anda telah disimpan. Sila hubungi admin jika ada pertanyaan. Untuk semakan sila klik. Bila kita klik kat situ terus pergi kepada Google Form ni. Tengok minggu ke-6 cikgu dah berjaya hantar. Cikgu dah berjaya hantar. Biasanya cikgu tu dia kata saya dah hantar, dah submit. Masuk tidak? Masuk tidak? Okey, jadi dah masuk. Jadi borang ini okey lah. Tidak ada masalah dah. Tidak rosak. Boleh digunakan. Okey, kalau tak puas hati kita cuba test lagi sekali. 78 09 18 04 5078. 78. Tidak perlu ada sempang, kena ingatkan dengan guru-guru. Jangan masukkan sempang. Kalau masuk sempang tu, sempang ke senggang dia panggil, tak jadi. Okey, katakan kita hantar minggu yang ke-34. Okey, submit. Lepas tu kita nak semak.
dapat ni. Kita view ke minggu yang ke-34. Okey, minggu yang ke-34. Okey, tengok dah berjaya hantar. Jadi tarikh ni, kalau kita hantar sebelum 15, dia akan tepat. Kalau kita hantar selepas 15, dia akan keluar ni. Lewat. Lewat. Ini dah automatik dah. Borang ni dah setting automatik. Kalau kita hantar sebelum tarikh, dia akan tagging awal. Tapi kalau kita dah hantar selepas tarikh, dia akan tagging kita hantar lewat. Itu automatik. So siap borang hantar dan semak. Settle. Any question? Jika timbul shorten link, apa masalah? Timbul apa tu? Sekiranya guru terhantar minggu yang sama 2 kali, apa akan berlaku? Tak akan berlaku apa-apa. Hantarlah 20 kali pun dia akan detect satu saja. Dia akan detect satu yang terkini saja. Apa beza guna GG dengan BLY? Beza dia pembekal. Satu Proton, satu Honda. Beza dia pembekal. BLY lebih kurang masalah berbanding GG.GG. GG.GG ni yang banyak masalah. Sebab itu saya jarang guna GG. Sekarang saya banyak guna BLY. Kalau kita nak post dalam FB, Facebook, kita guna BLY. Dan setengah-setengah pembekal kerajaan DG Setcom itu, kadang-kadang GG.GG ni dia tak boleh buka. Jadi guna BLY. BLY. Kalau BLY, sama aja, cikgu klik je dekat situ. BITLY. BLTLY. Saya dah register, saya dah banyak lah. BLY banyak, saya dah pakai. Begitu juga GG.GG tadi. Kalau kita register, kita boleh banyak fungsi lagi. Dua-dua tu free. Tapi kalau nak lebih, kena bayar. Takat ini tak payah bayar lah. Yang free pun tak terpakai dah. Okay. Nak buat QR code ke apa ke, terpulang dekat cikgu. Macam yang ni kan. Ini, cikgu nak buat QR code. Boleh je buat QR code terus. Maksudnya cikgu hanya scan QR code, lepas tu hantar. Pergi kepada QR code generator. Ataupun yang automatik tu. Just paste je kat sini. Kemudian dapat QR code terus. Okay. Mana-mana lah QR code banyak ni dalam internet berlambak. Macam mana nak dapatkan tapak? Tapak apa tu? Tapak hantar dan semak. Ambil dalam group ERPS. Tapak RPS belum lagi. Sabar. Belum sampai situ lagi. Tadi yang hantar lewat bagaimana nak tagging warna? Warna dia automatik. Tak payah tagging warna dah. Jika sudah guna ERPS tahun lepas, tahun 2021 kena buat tapak borang hantar semak yang baru. Betul. Setahun sekali buat. Tak boleh pakai tapak yang sama. Kalau kita hentam tapak yang sama, dia tidak akan ada rekod yang lepas-lepas. So kena buat yang baru. Guna monkey QR code. Cikgu Liana ni suka monkey. Saya suka kucing je. Kenapa Google Form dan Google Sheet tak link? Sebab tak jampi. Kena jampi dulu. Kalau tak link, buat baru. Buat semula. Ataupun kadang-kadang bila cikgu setting tu ada benda-benda yang cikgu terpadam, terdelete, sama ada tak perasan ataupun terperasan, menyebabkan formula-formula tu hilang. Jadi bila cikgu test tak menjadi. Ataupun cikgu test menjadi tapi esok bila cikgu nak pakai tak menjadi. Maksudnya adalah benda-benda yang cikgu terkelik, terpadam ataupun mungkin ada gangguan makhluk halus. Jadi caranya hantar pergi hospital, kita ubat dia. Kalau tak dapat ubat, kita buat yang baru lah. Abang Mat, ya. Mungkin dia guna yang sign cepat tu kot. Lepas tu kan kopi tu kat luar. Dia pakai kopi kat luar. Kotlah. Okey, kita teruskan kepada step yang berikutnya. Set up borang hantar dan semak sudah.
Shorten link sudah. Send kepada guru, kepada pentadbir. Okey, kepada pentadbir belum lagi. Kepada guru sudah. Okey, kepada pentadbir belum. Kita terus pergi kepada yang ni. Kepada guru. Kepada guru kita dah share tadi kan. Sekarang kita nak share kepada pentadbir. Nak share kepada pentadbir dia ada dua cara. Pertama, share secara email. Paste je email pentadbir dekat situ. Itu satu. Ataupun yang kedua, share link. Share link, kita ambil link. Okay, anyone with the link. Tapi kita bagi dalam bentuk edit. Ini untuk pentadbir saja. Bukan untuk cikgu. Okay. Dan pergi lagi kepada gg.gg, link pendek. Okay. Paste dekat situ. Type sikit. Semak tadbir. Semak ERPS. Tadbir. SR Seri Budi. Setia Budi. Setia saja. Setia bukan Seri. Itu Seri ada tu. Seri. SR Setia Budi. Ini untuk pentadbir saja. Jangan salah bagi pula. Ini untuk bagi pentadbir saja. Okey. Sebab pentadbir nak semak. Okey. Itu untuk guru, ni untuk pentadbir. Kalau nak buat QR code, 3 QR code dah cikgu boleh buat sini. Jadi bila kita bagi ni kepada pentadbir, pentadbir nak tengok dan nak semak. Saya pergi paste borang ni ke tadi? Salah borang pula pergi paste. Okey, kita nak pergi paste borang lain. Sorry, tertekan Google Meet tadi. Terkeluar pula. Okey, saya share balik. Cikgu Faziah masih bersama saya? Ada. Okey. Kelas kita penuh, banyak yang cuba nak mengedah masuk tu. Kalau internet cikgu tak kuat, terkeluar cikgu ni. Okey, sekarang kita nak buat semak pentadbir tadi. Okey, semak pentadbir. Okey. Saya salah copy tadi. Saya pergi ambil copy borang ERPS. Bukannya ni cikgu. Apa ni? Borang hantar. Kita nak buat borang semak. Okey. Bukannya ni Yang ni. Right click. Get link. Ambil yang anyone with the link. Editor. Copy link. Okey, done. Lepas tu pergi pada gg.gg. Paste dekat sini. Customize. Semak tadbir. ERPS. Seri ke Setia? Setia Budi. Asyik nak letak Seri je tadi. Setia. Betul lah. Setia Budi Okey, ini untuk semak tadbir pada borang semak tu. Okey, jadi kita paste, simpan dulu. Okey, tak payah share dulu. Kita belum nak pakai lagi. So, yang ni adalah untuk semak tadbir. Semak tadbir ni dia boleh edit. Sebab dia nak tick cikgu tu dah hantar ke belum. Bila dia dah semak nanti, dia nak tanda ni. Itu je kerja dia. Okay. Tengok RPS. Okey, yang ni dalam bentuk edit. Ini jangan bagi dekat cikgu. Bagi dekat pentadbir saja. Untuk pengetua je, pengetua yang semak kan. Okey. So, langkah yang seterusnya kita nak buat folder guru. Okey, create new folder. Folder guru. Ada setengah jam lagi, sempat ke tidak ni. Okey, folder guru. Jadi sekolah cikgu ada berapa tadi? 70? 70. Maksudnya 70 folder lah cikgu kena buat. 70 folder kena buat. Tapi hari ni saya buat satu je lah. Yang selebihnya cikgu buat kemudian. Ataupun kita PM tepi lah. Boleh je PM tepi. Okey, cara nak ambil folder guru ni.
Masih lagi nota di grup ERPS. Grup Telegram ERPS ni. Klik pada pin message ni. Yang ni. Folder guru. Folder 1 hingga folder 18. Yang ni cikgu klik je dekat situ. Dia akan keluar folder guru 1. Right click. Download. Right click. Download. Download sekejap. Sementara tu kita minum air dulu. Okey. Sedap pula air ni. Tambah lagi. Okey, siap kita download. Kita download satu saja. Okey. Kita download satu saja. Sikit lagi. Cepat. Suku dia hijau ke biru tu? Biru tu. Okey, kita download satu. Ini bergantung kepada internet cikgu lah. Saya punya internet ni dah nak habis data kali. Malam tadi laju je. Okey, cepat. Okey, siap. Okey. Yang ni kita drag dia kepada desktop. Okey. Drag dia pada desktop. Tarik je gitu. Okey, pangkah dia. Minimize dia. Sekarang ni, ini adalah folder guru. Kliklah tengok sikit-sikit. Dalam ni dia ada 1 sampai 18. Okey, 1 sampai 18 folder. Sekarang ni kita dekat desktop ni kita buat folder guru. Folder guru. Lepas tu kita drag ni masuk dalam ni. Okey. Buka dulu ini. Dia ada satu saja, kita perbanyakkan dia. Kita perbanyakkan sampai 70. Lebih tak apa. Perbanyakkan. Copy, paste. Cikgu tekan Ctrl V saja. Tekan je banyak-banyak. Jangan sampai komputer cikgu meletup sudah. Okey. Bila dah copy paste macam tu, cikgu rename dia. Okey, rename dia. Okey. 01 pengetua. Nak tulis nama pun boleh. Tak kisahlah. 01 ni kena bagi dengan pengetua. Nanti dia marah. Dia tak buat pun ERPS tu. Janji ada folder dia aja. 02 PKP. Kita boleh rename folder tu atas nama guru kan? Boleh, no problem. Okey. Sekarang nama cikgu, Fauziah. Fauziah binti Matno. Rename siap-siap sampai 70. Okay. Tapi bagilah lebih sikit. Guru A, guru B, guru C. Backup. Backup. Takut kod-kod ada cikgu yang pindah masuk. Jadi tak payah kita nak buat kerja 3-4 kali. Bila dah siap gini, kita akan mulakan proses upload. Hantar dia pergi ke Alamaya Karin. Jadi buka balik yang cikgu punya ni. Bagi kecil sikit pun boleh. Ataupun nak guna kaedah upload folder ni pun boleh. Saya suka tarik-tarik je. Jadi cikgu select awal ni. Tarik dia. Drag. Tapi kalau saya tarik semua ini lambat ya. Saya tarik satu je dulu. Okey, saya tarik satu yang cikgu punya je. Okey. Dia ambil masa yang samalah macam kita download tadi. Kali ni kita nak banyak pula saya download. Saya tarik. Lambatlah pula. Cancel dulu. Kejap. Saya cancel dulu. Ini pun tak sempat tadi. Kita nak buat sampel, kita tarik satu je. Tertarik banyak pula. Okey, kita buat folder guru. Folder guru. Okey, dan kita drag masuk semua ni.
Tapi saya tak masuk semua lah, saya masuk satu je. Okey, dekat folder guru ni kita masuk folder guru ni. Okey, tunggu dia hijau sekejap. Sementara dia hijau, kita minum air lagi. Dah habis dah air. Saya cuba sampai 4.5 Kalau sempat, mana-mana sempat sampai 4.5. Sebab 4.5 saya kena berhenti lah. Malam ni kita sambung lagi. Okey, lain-lain cikgu ada soalan ke? Boleh je buka mikrofon, kita sembang-sembang. Sementara kita download dan upload ni, kita tak perlu tunggu depan komputer. Boleh juga tunggu, boleh buat kerja lain, tidak ada masalah. Kalau cikgu nak tinggal pergi Maiden beli susu pun boleh. Nak bagi anak minum susu pun boleh. Nak pergi cangkul tanam sayur kebun pun boleh. Tapi pastikan internet dengan bateri on. Okey, bila kita dah masuk dekat sini, bermakna cikgu-cikgu dah ada folder ni. Okey, isi-isi dalam folder tu boleh buat kemudian, boleh buat bila-bila je lah. Okey. Sekarang cikgu dah ada 2. Folder guru dan borang hantar dan semak. Sekarang kita nak buat hyperlink. Nak buat hyperlink pada borang semak ni. Pada folder Cikgu Fauziah ni. Okey. Jadi dekat folder guru ni, kita letak dekat sini antara kandungan-kandungan yang biasa ada, yang sepatutnya adalah di dalam kita punya RPS, sama ada kita guna buku ataupun file sebelum inilah. Misalnya kulit, maklumat, kalender, takwim semua ni. Cikgu tengoklah. Kulit ni saya letak sebagai contoh je. Contoh je, cikgu dah ada kulit sendiri yang ambil sedut daripada mana-mana tu, pakai je yang tu. Okay. Guna kaedah upload je. Maklumat am ni, ni. Macam ni je. Kemudian kalender, maklumat biodata diri. Tak ada ini, cikgu isi sendiri ya. Biasanya kita dah buat sebelum ni, cuma kita tak masukkan dalam ni aja. Okey. Buat dalam sekeping Microsoft Word ke, masuk dekat situ. Ataupun malas sangat, ambil saja daripada e-operasi tu. Macam-macam maklumat ada. Kemudian yang kita nak hyperlink ialah folder 13. Kerana pentadbir dia akan semak RPS ni. Okey. Jadi ambil link dekat sini. Get link. Lepas tu anyone with the link, ambil dalam bentuk edit pun boleh. Kemudian copy link, done. Lepas tu pergi dekat cikgu punya nama ni, insert link. Lepas tu paste kat situ. Lepas tu apply. Okey, jadi dia siap dah. Apabila pentadbir, mana cikgu punya tadi? Okey, apabila pentadbir nak semak, dia klik dekat situ. Dia klik dekat situ, dia akan keluar borang ini. Dia terus klik aja pada nama Cikgu Fauziah ni, terus pergi kepada folder 13. Jadi dia balik situ, dia komen dekat situ. Bila dia dah habis komen, dia pun pergi tanda dekat situ. Okey, dah hantar. Beres. Dah semak. Itu saja kerja dia. Jadi online pula. Jadi kena buat ini tiap-tiap seorang lah. Setiap orang kena buat. Pada nama guru. Nak buat isi ni tak perlu. Okey. Jadi selesailah bahagian nombor. Nombor berapa? Ni, nombor 8. Sekarang sharing pada semua guru ataupun pentadbir. Nak sharing pada semua guru dan juga pentadbir. Nak sharing apa? Kita nak sharing nak sharing kepada tuan dia. Baik, mana cikgu punya tadi hilang dah. Okey. Ini folder guru ni. Folder guru ni yang Cikgu Fauziah punya ni, kita nak sharing lah kepada cikgu sendiri. Sebab ini adalah di dalam admin. Admin. Cuma kebetulan cikgu sebagai admin, bolehlah cikgu masuk. Tapi bagi orang lain macam mana dia nak akses ke sini? Orang lain tak dapat akses. Macam mana orang lain nak akses folder dia? Katakan ini folder Fauziah. Lepas tu folder Ali, folder Abu, folder Ahmad, folder Aminah, folder Siti, folder Kamariah. Macam-macam lah. Sampai 70 folder kan? Sebab ramai cikgu. So, kita akan ambil ni. Kita akan share by email.
Okey. Kita tak share by link dah. Kita akan share by email. Contoh. Cikgu ada email didik? Ada. Okey, kita akan share kepada cikgu. Apa email cikgu? Fauzia Makno, rapat semua huruf kecil. Amboi, rapat. mdnor@edd. Satu O je. Oh, sudah kurang ah? Betul? Oh, dah keluar lah. Kalau betul dia automatik dapat detect ni. Kemudian share satu kepada pentadbir. Boleh juga. Katakan saya pentadbir. Pentadbir pun dia nak juga. Share kepada pentadbir. Kita nak share apa? Kita nak share folder ni ya. Okey, lepas tu send. Kalau banyak buang ni, kalau sikit tak apa. Okey. Lepas tu share. Okey. Bila dah share, cikgu tu akan buka folder dia by email dia. Menggunakan email dia. Contoh. Saya dah share kepada cikgu, jadi cikgu akan terima. Dan saya juga share kepada pentadbir dan pentadbir pun terima. Jadi sebagai contoh sekarang, saya share tadi kepada pentadbir. So, saya akan tengok email saya. Saya akan guna email latihan dan saya akan share sekali lagi lah. Okay. Tadi saya share ke email saya. Saya akan share lagi sekali kepada saya punya email. Apa email saya ni? Lupa dah. Oh, latihan. Latihan. Okay. Send. Okay, ini admin. Dia share kepada cikgu. Bila dia share kepada cikgu, jadi cikgu-cikgu pun nanti akan buka email dia sendiri. Okay. Cikgu-cikgu pun akan buka email dia sendiri. Contoh ini email cikgu ataupun email pentadbir. Dia pun buka email dia. Okay, dia buka email dia. Pastikan admin dah share lah. Bila dia buka email dia, dia pergi kepada Google Drive. Okay, dia pergi kepada Google Drive. Lepas tu dia pergi kepada share with me. Dia tengok sudah di-share folder Cikgu Fauziah ni oleh Sri Budi, Setia Budi. Okey. Dalam folder cikgu pun ada ni. Jadi dia just right click saja, add shortcut to drive. Okey, add shortcut to drive. So, lepas tu pergi kepada drive. Tengok folder yang di-share. Ini tanda anak panah terbalik ni. Maksudnya folder ini telah di-share oleh admin dan dikongsikan kepada beberapa orang. Tadi kan kita share kepada berapa orang tadi? 3 kan? Nak check balik, pergi dekat share ni. Tengok berapa orang boleh akses. 1, 2, 3. Pemiliknya Sri Budi. Sri Budi lagi. Saya duk ingat satu sekolah di Terengganu tu, Sri Budi. Kemudian, Cikgu Fauziah pun ramai juga di Terengganu ni, nama Fauziah. Saya ingat dari Terengganu tadi. Jadi, pemilik ini adalah sekolah, tapi telah di-share kepada tuan dia dan di-share juga kepada pentadbir untuk tengok. Jadi, yang akan buat nanti Cikgu Fauziah, pentadbir ni dia nak tengok ya, dia tak akan buat pun. Jadi, dalam folder Cikgu Fauziah nanti, seperti yang saya tunjuk tadi, pergi dekat share with me, right click, add to drive, then simpan dia di dalam drive dan cikgu-cikgu edit lah macam biasa. Kalau tengok dekat sini ownernya ialah Sri Setia Budi, bukan cikgu owner dia. Tetapi cikgu boleh edit, cikgu boleh upload, cikgu boleh delete, cikgu boleh remove, cikgu boleh buat apa-apa saja sebab sudah di-share dalam bentuk edit. So cikgu buatlah kerja-kerja ERP ni di dalam ni. Nak buat kalender ke, nak buat RPS ke dan sebagainya. So itu adalah step nombor 9. 4 suku dah ni. Sini dah masuk azan apa ni? Asar dah. Okey. Orang azan dah.
Yang lain saya fikir taklah penting sangat sebab cikgu baru first time saja. Nanti boleh join tutorial yang akan datang macam mana kita nak buat shortcut pada handphone. Cara hantar pun saya dah tunjuk tadi lebih kurang. Cara semak pun dah tunjuk lebih kurang. Cara upload pun dah tunjuk. Yang ni belum. ERPS MPG 5.0 ni kalau nak kita akan buat untuk siri kelas lain. Setting offline ni tak payahlah duduk KL kalau buat setting offline ni buat malu. Cara move folder pun tadi ada tunjuk. Cara hide pun, cara hide ni belum lagi. Cara move tadi ada, cara hide, cara urus lebih kurang je. Cara urus guru pindah, tak ada masuk. Tahun lepas ini untuk sekolah-sekolah yang dah pakai. Cara copy, cara salin, cara urus fail terpadam. Harap tak ada yang terpadam lah. Okey, saya fikir kita boleh stop di sini. Kebanyakannya negeri dan negara sudah masuk waktu asar. Semenanjung belum lagi, Sarawak ni dah asar dah. Dan terima kasih kepada semua yang join. Kita dah sempurnakan langkah 1 sehingga langkah yang ke-9 pada petang ini. Dengan kita buat demo bagi sekolah apa cikgu? Setiabudi. Setiabudi. Susah saya nak hafal nama sekolah cikgu ni. Okey. Dia dah hampir lengkap. Okey, kalau kita tengok balik kat sini. Dah lengkap dah. Dari segi borang hantarnya, borang semaknya. Cuma nama-nama tu tak ada lagi dah. Cuma nanti cikgu just masukkan je nama-nama orang lain ni. Nama-nama orang lain. Kemudian buat hyperlink tu. Kemudian satu lagi bahan yang cikgu perlu simpan dekat sini untuk rujukan pantas cikgu ialah maklumat guru. Maklumat guru. Apa yang perlu ada dalam maklumat guru ini ialah nama guru, IC guru dan email guru. Cikgu buat dalam satu borang Excel. Contohnya yang ini. Dalam file grup ERPS ni bagi yang nak mohon email, yang belum ada email e-didik bagi sekolah dan juga guru. Okay, bila cikgu dah mohon ini, saya akan reply. Saya akan proses dan saya hantar balik. Bila saya dah hantar balik, cikgu guna yang ni dan masukkan dalam cikgu punya folder tadi lah. Contoh SR Setiabudi. Okay. Penting ni. Nama guru, isi email guru sebab cikgu pun kadang-kadang dia lupa email dia sendiri. Dia tanya kita pula. Kalau boleh dengan password sekali kita kena hafal dan simpan. Okey. Katakan ini. Masuk je kat situ. Jadi senang kita boleh rujuk anytime. Cikgu-cikgu ni dia akan tanya ni. Password e-operasi pun dia tanya khani sekolah. Ataupun cikgu data. Dia tak hafal. Jadi simpan dekat sini maklumat guru ni. So nanti cikgu hanya bila dah ada ni cikgu hanya select sini copy ni. Copy ni pergi kepada ERPS ni, borang hantar dan semak ni. Cikgu paste saja situ. Paste saja. Tapi pastikan kalau IC tu yang tidak ada password lah. Tak ada password, tak ada tanda sempang lah. Kalau ada cikgu kena buang. Ni paste je kat situ. Boleh paste. Begitu juga dengan IC. Copy ni. Kalau ada tanda sempang tu buang dulu. Tapi untuk yang ni memang tak boleh guna sempang-sempang tu. Kena ingatkan cikgu. Lepas tu paste saja dekat situ. Okey. Bila paste terus dia detect keluar merah-merah ni. Tak hantar. Siap. Ini nanti cikgu delete ya. Okey. Saya delete boleh. Senang je kerja delete tu. Nak buat tu yang lambat. Okey. Jadi cukup perkongsian untuk petang ini. Walaupun tak sempurna, saya harap dapat membantu cikgu dan menjadi contoh teladan kepada yang lain-lain lah. Ramai yang duk perhati. Jadi untuk cikgu punya, cikgu boleh sambung. Kalau ada yang tak faham, boleh PM tepi. PM saya ataupun siapa-siapa tim e-didik. JU-JU kita yang ada di seluruh dunia. Langit, bumi, air, laut, darat semua tu. So saya terpaksa berhenti di sini. Beri laluan kepada cikgu-cikgu yang nak solat asar, nak pergi ambil anak, ambil bini ambil suami dan sebagainya itu.
Dan malam ini insyaAllah saya akan sambung lagi untuk siri yang ke-6. Malam ini siri yang ke-6. Kalau sempat, kalau ada iklan, cikgu boleh join bagi yang tak sempat ataupun nak ulang tayang. Jadi saya tamatkan di sini kepada rakan-rakan yang join, dan saya ada satu iklan baik yang saya nak bagi tahu. Ada juga yang duk PM tepi, saya tak boleh nak reply semua, tak dan banyak sangat PM tepi. Okey, saya nak tunjuk satu benda yang boleh cikgu buat di sekolah yang percuma dan bermanfaat. Okey. Saya dah iklankan juga, cuma mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Okey. Saya nak tunjuk satu program. Ini sekolah saya ni. Tapi pun sedang buat, sekolah baru ya. Baru melapor 2-3 hari. Macam-macam E ada ni. E pening pun ada. Okey. Saya nak tunjuk satu program yang cikgu boleh join kita. Okey. Iaitu kita menawarkan bengkel kursus ladap secara percuma kepada semua sekolah, institusi, kepada persatuan pengetua ke. Kemarin SU Kesatuan Guru Malaysia Barat, KGMB lebih kurang gitu. Kesatuan Guru Malaysia Barat Selangor pun ada kontak kita nak buat penganjuran ni. Jadi kalau cikgu-cikgu di sekolah nak mengisi takwim ladap sepanjang tahun 2021 ini, cikgu boleh pilih 3 tajuk ini. 1 tajuk, 2 tajuk, 3 tajuk. Syaratnya cikgu sediakan peserta sekurang-kurangnya 50 orang. Cikgu sediakan tempat dan kami akan hadir untuk buat bengkel separuh hari selama 4 ke 6 jam. Dan makan percuma dengan kos sebanyak RM10 seorang kami akan bayar. Lepas bengkel, lepas makan kami bayar kepada pihak sekolah untuk makanan dan minuman peserta. Untuk 3 tajuk ni. Cikgu boleh pilih mana-mana hari. Hari sekolah pun boleh, hari cuti pun boleh. Kita akan pergi ke lokasi cikgu, bengkel secara fizikal, secara on-site, secara face to face. Mata bertentang mata, lutut belaga lutut. Asyik nak online saja, bosan juga kan. Sekarang ni kita akan turun ke seluruh dunia. Tapi cikgu sebagai tuan rumah menyediakan tempat, menyediakan peserta. Kami pergi bawa duit untuk makan, bawa penceramah, bawa sijil. SPL, cikgu pun boleh buka. Bagi sekolah kerajaan, dia boleh buka SPL sendiri. Okey, kita ada 3 modul. Modul yang pertama, teknologi dalam pengajaran, pendedahan kepada teknologi komunikasi yang terkini lah. Ini kita akan ajar pembangunan bahan pembelajaran berasaskan teknologi. Pendek kata, panjang kata, teknologi lah. ICT lah lebih kurang. Kemudian kursus yang kedua, pengurusan masa. Ini masa ni sangat penting. Kita dah banyak masa 2019 COVID itu. Jadi sekarang ni pun masa kita tak tentu arah, jadi kita akan bagi latihan kepada guru-guru sebagai sedikit kita punya sumbangan lah. Dengan ilmu yang kita ada, kita akan bawa trainer kita memberi latihan kepada guru-guru nak menguruskan masa-masa yang ada di sekolah supaya teknologi itu boleh digunakan dalam pengajaran seiring dengan masa yang kita tetapkan di sekolah lah. Macam mana nak mengguna pakainya, lebih kurang gitulah. Ini taklah stres sangat. Tapi yang ini memang stres sebab tajuknya pun stres. Itu cikgu-cikgu yang duk stres-stres tu kita bagi dia stres lagi dengan buat tajuk yang bunyinya kemahiran menangani stres di kalangan pentadbir, di kalangan guru besar, di kalangan guru kecil ataupun siapa-siapa saja sebagai tambah nilai dan memberikan cikgu sedikit info dan kemahiran. Tapi banyak yang cikgu pilih yang ni lah. Untuk peringkat permulaan ni ramai yang pilih yang ni. Yang ni dia orang booking untuk slot yang kedua ataupun slot yang ketiga. Jadi cikgu boleh PM saya
beri tarikh yang cikgu nak booking dan senarai nama cikgu yang nak hadir untuk kita buat CJ siap-siap dan bawa duit untuk pergi makan. Dan kertas kerja saya dah sediakan, siap-siap juga. Okey, kertas kerja pun dah ada. Cikgu hanya ambil kertas kerja ini, masukkan tarikh, masukkan hari, yang lain semua sudah ada. AJK semua cikgu tukar sikit-sikit saja. Siapa yang AJK makanan, siapa AJK peralatan, letak nama saja. Semua kertas kerja kita dah sediakan. Okey, contoh sekolah-sekolah yang dah booking dengan kita, ada cikgu dia mesej saya. Dia kata, macam mana saya nak sertai bengkel di sekolah ini? Ini adalah tempahan untuk menganjurkan bengkel. Peserta memang dah masuk di dalam penempah tu. Sebab bengkel ini adalah bengkel anjuran bersama. Jadi ada yang mesej saya, macam mana saya nak join bengkel di Seri Kundang? Saya kata ini adalah tempahan daripada peserta ataupun cikgu-cikgu sekolah tersebut dengan kerjasama siapa-siapalah. Mungkin dia dah kumpul beberapa buah sekolah, dia dah dapat cari 77 peserta. Jadi kalau cikgu nak, cikgu buat di sekolah cikgu. Ini antara yang dah confirm. SK Seri Kundang, Rawang. Ada cikgu dari Kundang ke sini? Kemudian dari Kuantan, SMK Pandan. Ini dari Pulau Pinang, SMK Perempuan St. George. SK Bukit Teh, dia pilih March. Ini SMK Rawang, SK Tun Sheikh Ahmad Syabudin. Mana ni? Melaka. Ini Selangor, Tanjung Keramat. Kelantan pun ada. Selangor pun ada, Batu Sembilan. Batu Rakit, Seri Gambut. Ini yang terawal dan terdekat, iaitu pada hari Isnin ini kita buat di Shah Alam bersama dengan, ini pun sekolah swasta juga ni, Pusat Pendidikan Al-Hikmah. Ini geng-geng Gasis. Saya rasa Cikgu Fauziah pun tahu Gasis kan, kat Selangor, KL. Ini gabungan diorang lah. Ini antara yang dah setuju dengan tarikh-tarikh dah ada, bilangan peserta pun dah ada. So kalau cikgu nak, cikgu boleh ambil ini, tengok antara sekolah-sekolah yang sudah booking dan ada yang masih KIV lagi, MJC Pulau Pinang, KIV lagi, PPD Hulu Selangor pun ada booking, tapi tarikh belum ada. Yang biru ni yang dah confirm, yang hijau-hijau ni dia baru booking aja, tapi tarikhnya tak ada lagi, masih peringkat bincang-bincang lagi. Termasuk juga beberapa buah sekolah di bawah inilah dan beberapa yang lain yang saya belum masukkan lagi dah. Ini program percuma. Kita bagi duit lagi kepada sekolah-sekolah yang ingin buat untuk tajaan makan minum dengan kos RM10. Boleh buat 2 kali makan, pagi dengan tengah hari, secara packing fast food supaya cikgu-cikgu enjoy. Kalau pergi PPD JPN pun belum tentu lagi mereka bagi makan. Kita di Iridik ni kita bagi makan kepada cikgu. Mantap. Sekian. Assalamualaikum. Any question?